Hello, itu Islam apa? Apa Islam ajar? Pernah tak ada non-Muslim bertanya kepada anda, apa tu agama Islam dan bagaimana anda respon atau bagaimana anda menerangkannya? Atau mungkin ada non-Muslim bertanya soalan ganas tentang Islam kepada anda. Saya bagi contoh. Contoh soalan mereka tanya, hey, itu Nabi Muhammad kenapa ada banyak isteri? Bagaimana kita nak jawab? Ataupun mungkin mereka mempertikaikan perkahwinan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatina Aisyah. Kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari, disebut bahawa Nabi Muhammad SAW pada waktu itu berumur 50 tahun lebih, berkahwin dengan Aisyah pada umur 6 tahun, tetapi tinggal bersama-sama sebagai suami isteri pada umur 9 tahun. Dan mereka kata ini adalah pedofil. Bagaimana kita nak jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Brother Syakirit daripada Global Unity Network, dan kita akan membincangkan bagaimana aku nak menerangkan Islam kepada non-Muslim. So, itulah topik yang kita nak bincangkan dalam siri ini. Jadi, brothers dan sisters, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi meluangkan masa untuk menonton video ini dan insya-Allah untuk mengikuti kursus ni seterusnya. Jadi apa yang kita nak buat dalam kursus ni? Okey, dalam kursus ni adalah kita nak fokus sebagai seorang Islam, bagaimana aku nak menerangkan Islam khususnya kepada orang yang bukan beragama Islam. Insya-Allah bila anda melalui kursus ini dan selesai kursus ini, insya-Allah anda akan ada asas teknik-teknik bagaimana kita nak berdakwah dengan orang bukan Islam. Saya bagikan beberapa contoh ya. Antara topik-topik yang kita akan bincangkan dalam kursus ini, okey, adalah seperti berikut. Yang saya tengah fikirkan ni ada 8 topik yang saya nak berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang pertama apa dia? Kita lihat. Yang pertama adalah kita nak lihat bagaimana kita nak menerangkan Islam kepada non-Muslim. Okey? Okey, so yang pertama, nak menerangkan Islam. Bagaimana kita nak cerita tentang konsep ketuhanan dalam agama Islam, bagaimana kita nak cerita tentang rukun iman, tentang rukun Islam kepada non-Muslim. Sebab menerangkan Islam kepada non-Muslim tak sama tau pendekatan dia bila kita menerangkan Islam kepada sesama Islam. Kandungan dia sama. Islam tak adalah 2-3 jenis. Kandungan sama. Tetapi cara nak menyampaikan pendekatan kita, itu kita nak bincangkan yang pertama. Yang kedua, kita nak lihat tentang perbandingan agama. Okey. So dalam perbandingan agama ini, kita nak lihat kepada konsep ketuhanan dalam pelbagai agama dan kenapa kita nak lihat kepada perbandingan agama. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam surah Ali Imran surah nombor 3 ayat nombor 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya lil kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Yang bermaksud, katakan kepada ahli kitab. Kalau kita lihat ahli kitab dalam Al-Quran biasanya merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Tetapi formula ini kita akan luaskan kepada yang lain-lain juga. Katakan kepada ahli kitab, ta'alau, marilah kepada kalimah-kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu. Allah Subhanahu wa taala suruh kita cari persamaan, bukan perbezaan. Peringkat awal bukan perbezaan. Kenapa? Kalau kita bercerita ataupun berdakwah dengan orang-orang bukan Islam, mula-mula je kita berdakwah, kita cerita tentang perbezaan, apa yang akan berlaku? Betul, konflik, bergaduh. Betul. Tetapi kalau kita fokus kepada nilai-nilai persamaan dahulu, dia akan lebih harmoni perbincangan kita. Tetapi persamaan apa yang kita nak cari? Alla na'budu illallah, iaitu tidak ada yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. So persamaan yang kita nak cari adalah antara kita dan mereka untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Okey, sedikit disclaimer ya. Adakah saya sebut semua agama sama? Tidak. Saya tak kata semua agama sama. Contohnya dalam surah Ali Imran, surah nombor 3 ayat nombor 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan di dalam surah Ali Imran surah nombor 3 ayat nombor 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud kalau siapa-siapa memilih agama selain dari Islam, tidak akan diredainya. So saya tak kata semua agama sama, tetapi bila kita lakukan perbandingan agama, kita akan lihat ada titik-titik persamaan dan juga ada perbezaan.
Tetapi pada peringkat awal, kita nak fokus kepada persamaan dulu. Yang perbezaan tu kita boleh cerita kemudian nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nak bincangkan selepas daripada perbandingan agama adalah bagaimana kita ambil contohnya tips-tips berdakwah. Okey, kita boleh bincang tips-tips dakwah. So antara tips-tips dakwah ini adalah apakah perkara-perkara yang perlu kita lakukan dan apakah perkara-perkara yang kita perlu jauhi. Dan dalam ini kita akan bincangkan tips-tips yang praktikal. Sebagai contoh, kita akan ambil beberapa contoh-contoh tips dakwah ni daripada Al-Quran sendiri. Kalau kita dalam Al-Quran sendiri pun dah ada banyak tips-tips dakwah. Dan kalau kita lihat dalam sunnah Nabi SAW, banyak tips-tips yang kita akan dapat. Tapi kita ambil tips-tips daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, dan kita akan lihat dari segi praktikalnya bagaimana kita nak berdakwah di Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk, yang terdiri daripada pelbagai agama, pelbagai bangsa, pelbagai budaya, pelbagai adat, pelbagai kepercayaan, pelbagai pantang larang dan sebagainya. InsyaAllah, itu yang kita nak lihat. Alright. Dan seterusnya, selepas daripada ni, kita juga akan bincangkan adalah persoalan-persoalan yang lazim ditanya oleh orang-orang yang bukan beragama Islam. Apakah soalan-soalan lazim? Dalam soalan-soalan lazim ini, okey, kita akan juga tengok soalan-soalan ganas seperti mana kita sebut dalam intro tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kalau kita lihat dalam internet sebagai contoh, ada beratus-ratus, ada ribu-ribu persoalan orang bertanya tentang Islam. Tetapi insya-Allah semua persoalan-persoalan ni ada jawapannya. Cuma antara kita tahu nak menjawab atau tak tahu nak menjawab, itu je. Tapi ada jawapannya. Dan bagaimana cara-cara kita nak menjawab soalan-soalan ini, insya-Allah. Dan seterusnya, kita akan juga bincangkan adalah bagaimana kita nak berdakwah kepada golongan ateis ataupun agnostik. Okey. Ateis dengan agnostik. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu apa beza antara ateis dengan agnostik? Oh, ada yang tak pasti ya. Okey, begini. Perbezaan pertama adalah dari segi ejaan. Betul, ejaan dia memang tak sama, memang berbeza. Tetapi saya tahu bukan itu jawapan yang anda nak cari. Sebenarnya begini tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita lihat macam agnostik, okey, agnostik ni mereka ni tidak pasti. Saya bagi ringkas saja, secara umum saja. Agnostik ini dia tidak pasti sama ada Tuhan ataupun tiada Tuhan, ataupun mereka mungkin berpegang kepada satu kuasa tetapi tidak beragama ataupun lebih kepada free thinker. Ini saya bagi secara ringkas. Dan kalau ateis ni percaya ke tak percaya? Percaya. Ateis percaya Tuhan tidak wujud. Ya, mereka percaya Tuhan tak wujud. Mereka kata there is no God, tidak ada Tuhan. Jadi bagaimana kita nak berdakwah dengan orang yang tak percaya kepada kewujudan Tuhan? Itu kita akan bincangkan dalam modul ini, insya-Allah. Dan seterusnya, kita dah selesai semua ini. Okey, kita juga akan juga lihat kepada yang nombor 6, cabaran mu'alaf. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat sebagai contoh, kita berdakwah, sini saya bagi contoh senario. Kita berdakwah, kita menerangkan tentang Islam kepada orang yang bukan beragama Islam sebagai contoh. Dan pada peringkat awal, mungkin mereka pada peringkat awal tak berapa nak terima, tetapi lama kelamaan bila mereka lebih memahami dan cara kita menyampaikan dakwah dengan tips-tips yang kita berikan, dan mereka pun terbuka hati dan memahami apa itu Islam, boleh jadi mereka mahu memeluk agama Islam. Mereka dapat hidayah daripada Allah SWT, lalu mereka memeluk agama Islam. Dan bila mereka mahu memeluk agama Islam, bagaimana kita nak menyantuni mereka? Sebab orang yang memeluk agama Islam, mu'alaf ini, hidup mereka penuh dengan cabaran. Sebelum mereka memeluk Islam, ada cabaran. Semasa memeluk Islam, ada cabaran. Selepas memeluk agama Islam pun ada cabaran. Jadi kalau kita memahami apa cabaran-cabaran mereka, akan banyak membantu kita. Dan kemudian mu'alaf yang memeluk Islam ni, apa latar belakang dia? Kalau dia daripada latar belakang berbangsa India, macam mana kita nak santuni mereka? Kalau dia daripada latar belakang Cina, bagaimana pula? Kalau dia daripada latar belakang katakan orang asli, ataupun mungkin daripada Sabah ataupun Sarawak,
ataupun mungkin seorang yang daripada warga negara luar negara sebagai contoh. So bagaimana kita nak menyantuni mereka. Dan seterusnya kita juga kena lihat juga latar belakang mereka. Adakah mereka berpendidikan tinggi ke, ataupun mereka ni orang biasa-biasa ke, orang kaya ke, orang miskin ke, dan sebagainya. Benda ni banyak membantu kita. Dan seterusnya juga dalam modul kita nak menyantuni mu'alaf ni juga saya akan bincangkan secara ringkas apakah kandungan-kandungan yang boleh kita buat dalam kelas-kelas bila kita mengajar mu'alaf sebagai contoh. Ataupun kalau kita yang uruskan pengislaman mereka contohnya. Jadi bagaimanakah proses pengislaman yang boleh kita lakukan. InsyaAllah kita akan bincang semua ni dalam modul bagaimana kita nak menyantuni mu'alaf dan juga memahami cabaran-cabaran mu'alaf. Dan seterusnya, topik yang kita akan bincangkan yang ketujuh adalah menangani kes-kes murtad. Okey, kalau nak bincang tentang murtad ini sebenarnya panjang cerita dia. Panjang. Tetapi tak apa. Dalam modul ini saya akan berikan secara ringkas. Contohnya kes-kes murtad ini dari segi latar belakang murtad yang berlaku. Kita akan bincang juga ya. Kita akan bincang juga apakah punca-punca mereka nak murtad. Apakah faktor-faktor yang mendorong mereka murtad. Dan orang yang murtad ni apa psikologi mereka. Sebagai contoh, orang yang murtad ni bila kita nak ceritakan tentang Islam kepada mereka, kita nak cuba buat istitabah ataupun kita nak menasihati mereka, nak membuka fikiran mereka kembali kepada Islam. Bukan semua terbuka nak berbincang dengan kita. Ada antara mereka ni mungkin anak mereka murtad. Ini saya cerita ni tentang orang Islam ya. Ya, orang Islam. Alhamdulillah ada sedikit sebanyak pengalaman bila kita menguruskan orang-orang murtad ini. Tak banyak. Mungkin dalam saya rasa beratus kot kes-kes murtad yang kita counselling dan sebagainya. Subhanallah, tapi bila kita kaji psikologi mereka, kebiasaannya bila mereka datang berjumpa dengan kita, ramai daripada mereka sebenarnya tak nak dengar apa kita cakap. Tetapi bagaimana kita nak buka fikiran dia? Because if there is no demand, do not supply. If there is no demand, apa kita buat? Create the demand and then we supply. So ada cara-cara dia, ada teknik-teknik dia. So bila kita memahami psikologi orang yang murtad, insya-Allah mereka akan lebih terbuka. Dan orang yang murtad ni pun kita lihat ada dua jenis. Ini saya bagi umum saja, umum. Satu adalah daripada kalangan orang Islam, iaitu mak bapak Islam, anak mereka mahu murtad. Dan ada juga kes-kes di mana daripada kalangan mu'alaf. Mereka ni daripada agama bukan Islam, kemudian memeluk Islam, dan setelah sekian masa mereka pun memohon untuk keluar daripada agama Islam. Kalau kita lihat kes-kes rasmi ya, yang didaftarkan di Mahkamah Tinggi Syariah yang melalui proses istitabah di Jabatan-Jabatan Mufti ataupun Jabatan Agama Islam Negeri sebagai contoh, itu kalau kita lihat boleh katakan hampir semua adalah kes-kes daripada kalangan mu'alaf. Dan apa latar belakang mereka? Dan bila kita memahami punca-punca mereka murtad, daripada situ kita akan cari satu jalan bagaimana kita nak insya-Allah memujuk mereka kembali kepada agama Islam. Dan ini ada dalam kes-kes murtad yang kita akan bincangkan secara ringkas insya-Allah. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya akan berkongsi dengan anda menelusuri liku-liku cabaran dakwah. Satu pengalaman daripada saya sendiri. Kenapa saya memilih jalan dakwah ini? Apa yang telah berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya telah memeluk agama Islam 26 tahun yang lepas. Ya, 26 tahun yang lepas saya memeluk Islam. Bererti sebahagian daripada hidup saya pernah hidup sebagai seorang non-Muslim dan kemudian sekarang saya hidup sebagai seorang Muslim. Maksudnya apa? Maksudnya saya telah lalui kehidupan ini dalam dua alam yang berbeza. Namun begitu, saya bukan makhluk dua alam ya. Tidak. Tetapi pengalaman hidup sebagai non-Muslim dan sekarang sebagai Muslim banyak membantu saya untuk menjadi jambatan menghubungkan antara orang Islam dengan bukan Islam, menghubungkan antara orang Melayu dengan bukan Melayu, dan juga menghubungkan antara mu'alaf dan juga orang yang asalnya Islam.
InsyaAllah kita jadi jambatan, dan sebagai seorang pendakwah kita sepatutnya menjadi ejen pendamai. Ya, betul. Dan dalam kita nak berdakwah ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mengajak mereka, kita nak menyuruh mereka untuk dekat dengan Islam, untuk mendekati Islam, dan insyaAllah kita doakan orang yang kita santuni ini mendapat hidayah. Akhir katalah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, akhir kata, walaupun dalam kursus ni kita akan fokus dakwah kepada mereka yang bukan beragama Islam, ini bukan bererti dakwah sesama Islam tidak penting. Bukan bererti begitu. Sebenarnya dua-dua penting. Dakwah kepada bukan Islam pun penting. Dakwah ataupun islah sesama orang-orang Islam, ianya juga adalah penting. Tetapi kalau kita belajar teknik-teknik berdakwah kepada bukan Islam, insya-Allah teknik yang serupa kita boleh guna pakai apabila kita berdakwah atau islah sesama orang-orang Islam. Tetapi kalau kita hanya belajar bagaimana nak berdakwah, nak islah dengan orang Islam, belum tentu teknik itu kita boleh guna pakai bila kita berdakwah dengan orang bukan Islam. InsyaAllah saya akan ceritakan pengalaman-pengalaman saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dalam kursus ini akan membantu kita untuk menjadi seorang pendakwah yang efektif dan efisien, supaya kita menjadi seorang pendakwah yang proaktif dengan isu-isu kontemporari. Dengan lain perkataan, bila kita berdakwah, apa yang kita lakukan adalah mendekati yang jauh. InsyaAllah kita jumpa dalam slot-slot yang berikutnya. So ikutilah modul dalam kursus ini insyaAllah. Dan saya ucapkan terima kasih kerana anda telah ikuti siaran ini setakat ini, Alhamdulillah. Dan sehingga kita jumpa pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.